Saya ingat lagi masa pertama kali saya masuk ke USIM dulu pada tahun 1 degree, ketika sesi pertama bersama dekan ketika itu, dekan ketika itu Prof Datuk Mustafa Muhammad Hanifah. Jadi beliau masuk, and then satu batch saya ketika itu ada sesi bersama beliau, and then beliau tanya satu soalan. Dia tanya pada waktu ketika itu, dia kata dalam banyak-banyak syarikat airline sekarang, mana yang sedang rugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Alumni USIM 20 tahun Alumni USIM. InsyaAllah kali ini seperti biasa kita menampilkan pelajar-pelajar terbaik USIM untuk kita kongsikan kepada anda sekalian. Hari ini bersama dengan saya penerima anugerah pelajaran diraja tahun 2014 Muhammad Iqmal Hisham bin Kamarudin. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Baik, mungkin kita nak mulakan dengan mungkin Iqmal boleh berkongsi tentang latar belakang, kemudian sambung pengajian dan sekarang ni tengah buat apa, silakan. Saya dahulu bermula daripada sekolah rendah di Sekolah Rendah Al-Islah, Sungai Petani. Kemudian saya melanjutkan pengajian di Maktab Mahmud Kuala Muda sampai PMR. Kemudian saya mengambil tingkatan 4 sehingga SPM di Maktab Mahmud Yan. Sejurus selepas saya habiskan pengajian di peringkat SPM, saya mendapat tawaran masuk ke Tamhidi di USIM. Sehinggalah saya mengambil degree juga di USIM, master di USIM, dan kini saya sedang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah di UKM. Oh, ingat ke di USIM juga ni. Mana sekarang ni tengah siapkan PhD lah. Okey, baik. Bila dengar tadi pengajian adalah dalam bidang perakaunan. Ya, betul. Perakaunan. Baik. Kalau di Malaysia ni bidang perakaunan ni bukan bidang baru. Cuma duduk di USIM tu baru. Banyak perakaunan di banyak-banyak USIM. Mungkin apa bezakan perakaunan USIM dengan yang ada di tempat lain? Ya. Masa mula-mula saya meminta ataupun memohon untuk masuk ke USIM untuk belajar di dalam bidang perakaunan, saya masa tu mungkin tak merasakan ada apa sangat perbezaan pada permulaannya. Tetapi tujuan saya masuk ke USIM pada ketika itu lebihnya kerana saya berlatar belakangkan sekolah agama. Jadi saya nak meneruskan penguasaan saya terutamanya di dalam bidang agama dan juga bahasa Arab lah. Jadi sebab itu antaralah tujuan utama saya memilih USIM untuk melanjutkan pengajian saya. Cumanya apabila saya masuk ke USIM dan saya belajar terutamanya di dalam bidang perakaunan ni, saya mendapati satu kelainan di dalam bidang perakaunan yang ada di USIM berbanding dengan universiti-universiti lain adalah USIM menawarkan tambahan terutamanya subjek-subjek perakaunan dari sudut pandang Islam ataupun syariah. Jadi terutamanya juga selain pada perakaunan kita ada pengauditan ataupun yang sekarang ni nama glamour dia syariah audit. Itu yang dipelopori oleh USIM yang saya rasa di tempat lain masih lagi belum ada. Dan kelebihannya juga USIM ini yang baru-baru ini saya dengar adalah bidang syariah audit ini USIM telah berkolaborasi dengan pemain industri menawarkan professional certificate untuk syariah audit ini. So maknanya USIM satu langkah ke hadapan terutamanya dalam melahirkan graduan yang bukan saja pandai di dalam bidang perakaunan tetapi juga mahir di dalam pengauditan syariah. Yang saya rasa rata-ratanya kini terutamanya di industri keuangan Islam dan industri-industri organisasi Islam lain yang memerlukan mengenai keuangan Islam dan sebagainya akan perlu kepada syariah auditor ini. Subhanallah, maknanya itu adalah perbezaan dan kelebihan lah. Betul. Saya selalu membaca analisa Iqmal di surat khabar tentang ekonomi, perakaunan sebagainya. Saya ingat menarik ya. Mungkin apa yang menyebabkan Iqmal boleh sampai tahap ini, boleh mengolah isu. Ada tak kemahiran-kemahiran yang USIM didik Iqmal sehingga kan boleh setahap inilah? Sebenarnya saya rasa cetusan idea ataupun mengapa saya boleh sampai ke tahap pengolahan seperti ini adalah saya ingat lagi masa pertama kali saya masuk ke USIM dulu pada tahun 1 degree, ketika sesi pertama bersama dekan ketika itu, dekan ketika itu Prof Datuk Mustafa Muhammad Hanifah. Jadi beliau masuk, and then satu batch saya ketika itu ada sesi bersama beliau, and then beliau tanya satu soalan. Dia tanya pada waktu ketika itu, dia kata dalam banyak-banyak syarikat airline sekarang, mana yang sedang rugi?
So semua orang tak dapat jawab waktu tu. Tapi bila balik-balik tu, pada waktu tu yang rugi adalah Japanese Airlines lah. Sebab apa? Dia nak pupuk, sebenarnya dia nak beritahu, dia kata kita sebagai pelajar perakaunan ataupun pelajar daripada FAM, kita kena sentiasa alert dengan situasi semasa, terutamanya dalam ekonomi semasa lah. Maksudnya kita sebagai pelajar bukan hanya sekadar belajar tahu teori ataupun apa yang kita diajari, tetapi juga kena aplikasikan apa maklumat semasa dan cuba masukkan dengan apa yang kita belajar. So itu yang saya nampak. Daripada situ saya mengolah sedikit demi sedikit. Kemudian saya juga turut serta ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum di USIM, terutamanya dalam kelab debat. Di mana di kelab debat ini mungkin kebanyakan orang akan cakap, okey, kalau kau masuk kelab ke debat, kau nak menjadi seorang pendebat, mesti kena pandai berkata-kata, kena ada banyak membaca, betul. Tetapi sebenarnya kalau orang tanya saya, apa tujuan sebenarnya saya masuk ke kelab debat, bukanlah saya tidak pandai sekadar berkata-kata. Tetapi saya melihatkan kepada, bila saya masuk sebagai seorang pendebat, jadi saya lebih suka kepada penganalisian isi-isi atau fakta-fakta untuk digunakan di dalam sesi perdebatan. Jadi sebenarnya bila saya masuk itu, saya lebih suka untuk melakukan sesi penganalisan, sebab bila saya lakukan aktiviti tersebut, saya akan menambahkan pengetahuan saya. Yang kedua, akan menjadikan kita lebih kritikal. Untuk digunakan bukan saja di dalam sesi perdebatan, tetapi juga untuk kehidupan seharian kita lah. Subhanallah. Baik. Ini yang ada di USIM sistem pengajian dan kurikulum, menjadikan, saya doakan akan jadi Dr. Ikmal secepatnya mungkin, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Banyak lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan individu-individu lain. Teruskan bersama dengan alumni USIM 20 tahun. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.